Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Hari ini kita nak review sebuah motor baru yang baru saja 3 minit tadi dilancarkan, iaitu yang ini. Honda ADV 160 baru 2023. Tapi sebelum itu, kepada anda di luar sana yang mungkin baru saja menemui channel Mekanika Malaysia, sudah kini menekan butang subscribe, butang like dan juga butang lonceng. Terima kasih. Honda ADV. Okey, first model dilancarkan pada tahun 2021 kat pasaran Malaysia. Ia satu-satunya skuter yang tidak nampak arbok langsung. Ini skuter yang memang nampak macho, memang nampak garang. Anda tidak akan malu untuk bawa skuter macam ni. Ni ADV 160, pengganti 150. Kalau anda tengok dekat video, dekat gambar, tengok sekali imbas macam ni, bang, sama je bang, enjin je lah lain sikit kot. Tidak, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Ini totally baru. Panel badan baru, seat baru, enjin almost baru, chassis dia pun baru, mounting semua baru, rem je lama depan belakang. Tapi hari ni kami nak cerita keseluruhan. Tadi saya ada bawa sekejap, tak lama sangatlah, cuma bolehlah cerita sedikit tentang motor ini. Okey, tajuk utama ADV 160 adalah rim dia. Salah, enjin dia 160, maksudnya 160cc. Tidak juga, yang sebelum ni 150cc, itu pun taklah tepat 150cc. Okey, untuk spek enjin, kalau yang dulu yang 150 tu dia enjin dia kapasiti 149.3cc, yang ini dia dah naik 156.9cc. Itu menaikkan dia punya kuasa daripada 14.6 dulu, sekarang 15.8 horsepower. Okey, torque dia pun naik 13.9 dulu, sekarang 14.7. Itu tentang angka-angka yang dibuat pada enjin. Basically, tuning material ECU semua dah lain pada enjin ni, bukan setakat bore up saja. Yang ni enjin ni horsepower dia naik, construction enjin pun dah naik, karakter enjin pun dah lain. Sebenarnya, bila kami melakukan penyiasatan, rupa-rupanya chassis motor ni memang dah lain. Chassis dia memang chassis baru yang dia didesain baru. Even enjin ni dulu dia gantung macam ni, tapi mounting dia dekat bahagian tengah. Untuk yang ini, mounting dia sebenarnya dah berubah. Dia dah duduk dekat somewhere dekat sini untuk pengendalian lah. Dan okey, benda-benda ni dia berkongsi pada 3 model lah, iaitu apa tu, Vario. Ya, Vario 160, ADV 160 dan juga PCX 160. Dari segi desain, seperti yang saya bagi tahu tadi, ini adalah motor yang almost semuanya baru. Panel-panel badan dia memang baru. Anda tak akan perasan kecuali anda sekarang pakai ADV 150. Kalau anda pakai 150 sekarang, yang 150 ni memang nampak beza dia. Panel depan ni, okey, panel depan ni dulu belah ni dia rata, tapi sekarang ni dia ada lekuk-lekuk, lebih aerodinamik. Sini pun sama, sini pun sama, sini pun sama, sini pun sama. Dia basically macam XADV 750. Perasan tak? V1 dengan V2 memang dah totally lain. Kalau kita letak sebelah-sebelah yang ini, 160 dengan 150, kita boleh nampak dia punya perbezaan. Yang kekal apa dia? Lampu depan dan juga lampu belakang. Ini agak aneh. Biasa kalau kita tengok major facelift, kebiasaannya lampu depan belakang tu memang dia dah ubah reka bentuk secara total lah. Tapi tak tahu kenapa, saya rasa mungkin lampu ni sendiri memang nampak dah cukup cantik, cukup kena design dia depan dan belakang. Benda dah cantik buat apa nak tukar kan? Okey, apa lagi yang lain? Seat ni lain sebenarnya. Kalau yang dulu, yang 150 tu, yang itu dia dalam 15mm, 20mm lebih tinggi. Yang ini 15mm lebih rendah untuk bahagian passenger. Okey, yang ini. Yang 150 tu dia punya design counter seat belakang ni dia sedikit
condong. Kalau bawa orang belakang, bila kita braking, dia boleh menggelonsor. Yang ini dah lebih rata, should be lebih selesa. Tadi saya bawa sekejap, saya rasa ini adalah seat motor Honda yang saya suka. Saya cukup benci yang RSX dengan yang 150 tu kan, RS 150 tu. Memang keras. Yang ini okey. Bagi saya tak ada masalah jalan jauh. Untuk kompartmen bawah, okey, seat dia sama, keyless, buka macam ni. Dia ada dua step, satu dan juga dua. Kita boleh ada dua stop lah. Kapasiti, dulu 28 liter, yang ini 30 liter, naik 2 liter. Itu satu angka yang sangat bagus dan sangat besar. Kalau anda bawa barang banyak, contohnya macam saya bawa sejadah, bawa kain plekat pergi masjid kan, bawa pisang nak buat sedekah kat masjid, saya suka yang ni. Kalau Vario tu, ya ampun, kecil amat. Okey, itu dia punya kompartmen barang. Kemudian tangki dia, tangki untuk yang model 160 ni juga sudah besar sikit. Okey, cara buka dia, kira macam ni, tekan ni, fuel. Okey, nampak dia rasa mahal betul lah bila buka macam ni kan. Dia ada soft close macam ni. Tangki lama dia 8 liter. Yang ini 8.1 liter. Pertambahan 100 ml. Features. Apa yang baru? Okey, meter dia dah serba baru, design baru, function baru dan banyak juga info-info tambahan. Walaupun dia tak cukup besar, saya tak pasti saiz dia berubah atau tidak. Tapi kalau compare dengan meter yang lama, yang ini jauh lebih informatif. Even untuk saya yang first time saya tengok motor ni dan juga godek-godek dia kan, boleh nampak dekat sini. Contohnya yang ini dia ada satu switch untuk kita adjust function-function yang ada dalam dia punya meter. Okey. Yang arrow atas bawah, kita boleh pilih function yang kita nak tukar, yang nak dipaparkan. Contohnya atas, kita nak tengok dia punya suhu luar 26 darjah Celsius. Okey, kita boleh tekan kiri atau kanan, so dia akan pergi function yang lain, paparan yang lain. Yang ini dia pergi 11.6, lepas tu yang pergi suhu. Okey, kat tengah ni consumption minyak, average consumption 49 liter. Lepas tu yang ni lap speed, ada macam-macam lah. Kat bawah ni dia punya Honda Selectable Top Control. Ya, dia ada top control tuan-tuan. Motor 160cc je, tak apa. Bagi benda yang selamat ni memang bagus. Oh lupa, dia ada ABS single channel depan dan juga dual display depan dan belakang. Ada lagi trip A, trip B kosong. Banyaklah. Bagi saya function dia agak bagus untuk sebuah motor kecil, motor yang basic. Sebenarnya semua motor sepatutnya kena buat macam ni. Perubahan lain yang penting bagi saya ialah windshield. Okey, dulu windshield dia, ini dia ada dua adjustable step. Okey, yang ni yang rendah, yang ini yang tinggi. Okey. Kalau yang 150 tu, dia punya yang tinggi dulu tu ada duduk kat sini macam tak ada apa function pun. In fact, kalau yang ini pun dia tidaklah tinggi sangat, tapi untuk styling, okey, bila kita bawa motor yang dengan ender dah capang macam ni, windshield kena duduk tinggi sikit supaya kita nampak handsome walaupun memang kita dah handsome. Contohnya, yang kedua, kompartmen. Okey, sekarang kompartmen dia macam mana tadi? Tekan sini, buka. Lepas tu dia ada power outlet dekat sini. Dia tak pakai 12 volt tapi dia pakai USB. Sudah maju nampaknya. Dia punya dalam ni tak adalah besar sangat. Saya rasa kunci, handphone, bolehlah letak kat sini. Lepas tu dia boleh mungkin ada weather shield sikit sini, mungkin tak masuk air lah. Kod. Kemudian, macam biasa, motor-motor moden kenalah menggunakan keyless. Dia tidak memerlukan kunci. Kecuali azar seseorang itu yang pakai kunci. Sungguh kuno. Riding, macam mana motor ni? Sedap ke? Okey, dari segi position, saya memang suka ADV ni even untuk model 150. Tapi katanya untuk model yang ini, dia dah posture semula,
posisi menunggang. Untuk saya yang tinggi 178 cm memang tak ada masalah. Tapi dengan seat yang dah direndahkan ni, saya rasa dia mungkin lebih memudahkan orang-orang yang tidak berapa cukup inci untuk membawa skuter tapi ingin membeli skuter yang garang seperti ini. Boleh beli dah. Dah 15 mm turun. Tapi motor ni still nampak dia masih lebar. Anda perlu biasakan diri untuk bawa ADV 160 ni. Tadi kami berpeluang untuk ride, tak adalah jauh sangat. Saya rasa dalam 15 kilo macam tu ada, lalu dekat sawah Gunung Berapi apa semua kan. Okey, bagi saya dari segi suspension, Honda Bonsue ni, motor-motor dia kalau kita compare dengan Yamaha, Yamaha tu jauh ketinggalan kat belakang. Dari segi suspension, Honda ni memang dia set up memang suspension yang bagus. Apa lagi bila ia sebuah skuter. Skuter ni disebabkan enjin pula dah, rem dia kecil, rotation dia cepat. Biasanya skuter ni kalau dia punya suspension memang sangat-sangat tidak sedap. Kita boleh buat enjin yang sedap tapi nak dapatkan suspension yang sedap susah. Tapi bila kita design adventure macam ni, dia dah mencuri, nampak dia punya panjangnya travel suspension tu memberikan bump and rebound yang lebih banyak dan membolehkan ia menyerap hentakan dengan lebih baik untuk suspension depan dan juga belakang. Dari segi power, okey, banding dengan 150 dengan 1cc, saya rasa yang ini torque dekat belah bawah dia lebih banyak. Untuk stop and go traffic, untuk bawa daily, saya rasa ini mungkin calon pilihan yang sesuai untuk menggantikan Yamaha MVX saya yang sudah tua itu. Jadi saya rasa saya nak beli motor ni. Cumanya tak tahu lagi bila boleh dapat lah. Okey, itulah saja review kita pada hari ini. Kepada anda di luar sana yang mungkin baru saja menemui channel Mekanikal Malaysia, sudilah kiranya anda menekan butang subscribe, butang like dan juga butang lonceng. Terima kasih. Lupa, berapa harga dia? Harga dia RM1,000 lebih mahal berbanding model dulu. Dulu 11,999, sekarang 12,999. Tapi itu harga yang diletak oleh Bonsue Honda. Yang diletak oleh kedai, kita tak tahu. Malaysia kan negara bebas. Boleh sesuka hati menjual motor berapa yang mereka suka.